Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak belajar guna Microsoft Word. Ini video yang pertama saya, insya-Allah. Untuk mereka yang baru ingin belajar menggunakan Microsoft Word ya, ini kelas untuk basic, bukan yang pernah mengambil kelas Microsoft Word. Basic ni maksudnya mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang belum pernah menggunakan Microsoft Word dan ingin belajar lebih lanjut. Okey. Pertama sekali saya ingin terangkan sedikit sebanyak tentang menu yang atas ni. Okey. File sekarang ada banyak menu di sini ya, ada banyak pilihan di sini. New untuk buka satu lagi dokumen baru. Open untuk buka dokumen baru, tapi yang tadi ni new untuk baru ya. Open yang lama yang sebelum ni kita dah buat. Save untuk menyimpan dokumen yang sedang kita buat. Save as, mana dia kita sedang ada satu dokumen di belakang sini, tapi kita nak save, kita nak simpan sebagai satu dokumen lain menggunakan nama yang lain. Okay, print, cetak, share untuk berkongsi, export, close, tutup, account dan sebagainya. Yang pentingnya, yang biasa kita guna ialah new, open dan save ataupun save as dan print yang 5 di atas ni. Okay, information ni pun jarang kita guna. Mungkin new ni kalau kita nak buka sesuatu yang baru. Okay, balik kepada dokumen tadi. Okay, kemudiannya kita akan lihat home di sini. Home ni ada banyak button. Di sini menu utamalah yang paling kerap kita guna di sini. Jadi biasanya bila saya melakukan menulis, saya kekalkan view ini di home. Jadi insert, design, layout dan sebagainya kita buka hanya bila kita perlu menggunakan fungsi dia. Jadi apa-apa pun kita balik kepada home. Alright. Di sini kita nampak ada button-button, banyak butang-butang yang sangat berguna untuk kita di sini. Okay, format painter ni tak perlu. Saya terangkan satu persatu lah. Bold untuk gelapkan tulisan. Contohnya kalau kita nak highlight, terangkan bahagian ni ya, supaya nampak, kita boleh guna bold. Macam tu, highlight saja. Okay. Kalau kita nak tukar, kita boleh guna undo. Ini button untuk undo. Tengok tulisan dia sini, kita dah bold. Kemudian kita undo. Atau kita redo, kita buat semula, redo. Dia balik kepada gelap. Dia butang undo dan redo ni sangat penting apabila kita membuat kesilapan. Okey. Alright, seterusnya ialah italic. Italic makna dia kita tukarkan tulisan kepada bentuk, dulu kita panggil dia tulisan sambung lah. Jadi kita cuba situ, saya highlight. Mungkin saya highlight ayat ni ya. Kalau kita nak highlight, kita boleh letak mouse di hujung sini. Dan kata saya nak highlight seluruh ayat ni, jadi saya tekan shift. Pada masa yang sama, saya klik di bahagian hujung ayat tu. Jadi, saya tekan italic. Jadi dia sengitkan macam tu. Okay. Kalau saya tak suka, saya undo balik tadi. Undo. Saya nak cuba balik, saya redo. Okay. Alright. Okay. Ayat pertama saya italickan dia. Itu fungsi italic. U, nampak garis kecil di bawah ni, menunjukkan underline. Underline. Untuk ayat seterusnya, saya nak underline dia, saya nak letakkan garis di bawah ayat ini. Okay. Untuk highlight, kita boleh tarik dari perkataan yang pertama ni, letak mouse di perkataan yang pertama, kemudian kita tarik ke bawah, dia akan highlight satu ayat. Atau kita boleh tarik ke mana saja yang kita nak, jadi dia highlight setakat mana yang kita tarik lah. Okay. Kalau saya nak underline, letakkan garis bawah di bawah ayat ni, kemudian saya highlight, kemudian saya tekan underline. Jadi kita nampak ayat ni dah di underline. Okay. Kalau saya rasa ini satu kesilapan, saya undo. Buat balik. Undo. Saya batalkan apa yang saya buat tadi. Undo. Atau saya nak balik, saya redo. Okay. Klik saja, dia hilang. Seterusnya, untuk fungsi strike through ni, saya jarang gunalah. Strike through ni hanya untuk
Macam kita, okey, kita nak potong ayat ni, perkataan tu, so kita tekan strike through, dia akan potong. Okey, tapi perkataan tu masih ada di situ, bukan kita delete, kita tak delete. Okey, jadi saya nak balik ayat tu, perkataan tu, saya undo lah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah button yang lain-lain ni kita jarang guna. Yang biasa kita akan guna yang di atas lah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya tak akan terangkan yang di bawah tu. Yang seterusnya untuk ini jenis tulisan kita ya, Calibri. Kalau kita tekan segitiga kecil di sebelah kanan ni, ada pelbagai jenis tulisan yang kita boleh pilih. Contoh anda boleh lihat perkataan beginner yang saya highlight tadi, dia dah tukar kepada bentuk jenis tulisan lain ya. Okey, kita tinggalkan dengan perkataan beginner. Okey, yang seterusnya anda boleh tukar saiz tulisan. Mungkin saya nak besarkan ayat tajuk saya ya. Saya boleh besarkan. Ada dua cara. Satu, kita boleh pilih font, saiz font yang ada di sini. Okey. Atau dengan cara lain, saya contoh 18 ya, 18 lebih besar. Untuk kecilkan semula, nampak ni satu A besar, satu A kecil. Kalau anda letak mouse di atas butang tersebut, dia akan tunjuk decrease font size. Okey, untuk kecilkan anda boleh tekan sini saja. Mudah. Senang sangat. Okey. Yang seterusnya. Okey. Sebelum kita teruskan ya, video ini adalah untuk beginner, dua ayat yang sama. Jadi saya nak highlight lagi sekali, saya letak di situ. Saya tekan shift dan saya klik di hujung. Saya tekan delete. Delete, habis potong ayat tu. Okey. Seterusnya tadi untuk butang A besar dan A kecil. Apa dia tu? Ialah untuk change case, untuk tukar jenis font. Okey, sebagai contoh, video ini adalah untuk beginner ya. Okey, kita pilih jenis huruf. Ini sentence case. Sentence case ialah apabila kita mulakan ayat, huruf pertama dalam ayat tersebut akan di capital, huruf besar ya. Untuk lower case, makna dia semua, nampak semua huruf kecil. Okey. Untuk uppercase, sekiranya semua huruf adalah dalam bentuk huruf besar. Dan capital each word. Capital each word. Okey. Huruf pertama, huruf besar, huruf pertama, huruf besar dan seterusnya. Semua huruf pertama adalah huruf besar. Okey. Yang seterusnya toggle. Toggle maksudnya secara random lah. Secara random. Jadi ada huruf kecil, ada huruf besar yang digabungkan. Okey. Untuk seterusnya saya akan undo ni ayat. Okey, yang mula tadi. Video ini adalah untuk beginner. Jadi huruf yang pertama saja huruf besar. Okey. Yang ni untuk padam. Okey. Padam apa? Padam format. Yang ni ada perenggan, ada baris selang sebaris dan sebagainya. Tapi kalau kita format, padam format, hilang semua tu. Okey. Contohnya, saya akan highlight. Highlight ni tak kisah ya, tarik dari bawah pun boleh, tarik dari atas pun boleh. Dia akan sama saja. Okey. Tapi untuk mudah, biasanya saya akan klik di hujung atau di atas, mana-mana pun boleh. Tekan shift, tekan di hujung yang lagi satu, dia akan highlight seluruhnya. Okey. Tadi padam format ya, saya kepada format. Bila saya pada format, semua ciri-ciri ataupun karakter yang kita letak tadi dia akan hilang. Contoh, okey nampak. Yang kita buat beginner tadi semua akan hilang. Okey, saya undo sebab saya nak bentuk yang tadi, jadi saya undo. Okey. Kalau saya nak redo, nak tengok balik apa perbezaannya, nak bandingkan perbezaannya. Begitu. Okey, seterusnya. Ini adalah untuk bullet. Bullet ni adalah contohnya. Kalau saya menaip, saya terus saja tulis. Okey, pengenalan. Ini pun saya nak buang. Okey, saya boleh tekan delete. Okey. Tadi belum ada bullet di sini ya.
Jadi saya boleh highlight dari atas ke bawah. Kemudian saya tekan bullet. Dia secara automatik. Bullet ni kita ada pilihan sebenarnya. Kalau kita tekan segitiga kecil ni, di mana-mana anda nampak segitiga kecil ni yang menunjukkan anda ada pilihan di situ. Okey, nanti ada bullet hitam bulat, bullet putih empat segi. Sambil anda buat ni, dia dah tunjuk kat bawah ni. Okey. Okey, yang mana satu? Kita cuba yang ni. Okey, seterusnya. Untuk yang ini ialah nombor. Tadi bulat, sekarang nombor. Contohnya untuk pengenalan ni, saya nak... Okey, bila saya enter tadi, dia secara automatik dia akan keluar bulat. Jadi untuk sekiranya saya nak buat senarai bernombor di situ, saya indent ke belakang untuk hilangkan bulat tadi. Ada tab, tekan tab untuk ke kanan, ke tengah sedikit. Kan saya akan mulakan satu senarai baru. Pengenalan asas, saya tekan enter. Contoh butang tulisan, contoh saja Okey, kita ada 3 item di sini. Untuk meletakkan bulat di situ, anda highlight dan tekan bulat. Tekan nombor Sorry. Okey, dan tekan nombor. Alright. Okey, seterusnya kalau kita nak tukar boleh tukar lah. Huruf besar. Okey. Dan anda jangan lupa anda ada pilihan di situ jenis-jenis nombor. Kalau anda nak guna ini pun boleh. Kalau anda tukar secara automatik, dia akan tukar. Dan seterusnya ini pun sama. Ini adalah anak-anak dia. Kalau anda ada lebih daripada 2 level mungkin di sini anda akan mulakan satu lagi macam tu. Okey, tekan tab, dia akan mulakan satu lagi keturunan dekat situ. Okey. Ini saya juga boleh pilih 1.1 dan sebagainya lah. Okey. Dan button yang seterusnya ialah lebih kurang sama. Okey, kita akan tengok pada yang seterusnya adalah button untuk indent. Indent, decrease dan increase indent. Kalau increase indent, dia akan tolak anda punya paragraf ke tengah. Kalau decrease, dia akan tolak ke tepi kiri. Okey, kita tengok di sini. Okey, sebagai pengenalan. Kalau saya letak, cukup dengan hanya meletakkan cursor di sebelah hujung di permulaan perkataan. Kemudian anda letak indent, tekan indent ke kanan sebab dia dah habis kiri lah tu. Okey, so tekan ke kanan. Perenggan anda akan ke tengah sedikit. Boleh saja anda nak indent lagi sebanyak mana yang dia suka dan patah balik, ataupun kalau tak suka boleh guna undo. Undo, redo, undo, redo. Okey. Sama juga dengan ayat seterusnya. Gunaannya sebanyak. Okey, ayat ni mungkin jatuh bawah, jadi anda letak saja cursor di sebelah hujung perkataan dan tekan delete. Delete. Okey, kita. Alright. Mudah kan? Okey, alhamdulillah setakat ni. Seterusnya sebelum kita akhiri sesi kali ini, satu perkara yang perlu kita ingat ialah untuk menyimpan dokumen kita. Kita dah type tadi panjang lebar. Jadi perlu ingat save file. Okey, kalau tidak rugilah semua hilang. Okey, yang perlu anda buat ialah tekan file. Dia akan tunjuk ke sini. Anda save. Tekan save. Okey, untuk destinasi tempat untuk anda menyimpan, anda boleh browse. Okey, browse. Kat sini di sebelah kiri ada tempat-tempat di mana anda boleh save. Desktop tadi di permukaan depan komputer kita desktop, itu kita panggil desktop. Okey, download ini ada bahagian di mana satu folder. Kalau anda tengok download, tempat di mana kita download benda-benda, dia ada folder kat situ. Macam-macam folder lah bagi saya. Jadi saya balik kepada desktop. Untuk mudah saya cari. Okey, untuk mudah saya cari, saya akan tinggalkan file ini di atas desktop saya dulu. Sebab mudah nanti bila saya nak tengok balik, saya boleh buka dengan mudah. Saya boleh cari dengan mudah. Okey,
Jadi ini tajuk saya, boleh tengok file name, tajuk, save as type. Di sini ada banyak pilihan juga. PDF ada, Microsoft Word lain ada, Microsoft Template ada. Okay, jadi untuk kali ini saya akan ambil Microsoft Word lah. Okay, and tekan save saja. File name, save. File name saja biasanya yang kita perlu semak, yang lain tu secara automatik lah. Okay, so saya save. Jadi tutup. Bila saya cek balik, saya kecilkan butang, dokumen saya akan ada di atas desktop ni, ya. File dokumen. Okey, Microsoft Word tutorial dia ada di sini. Okey. Alright. So untuk kembali kepada ini, kita panggil desktop lah ni, desktop. Kembali kepada dokumen saya tekan shortcut di situ, shortcut. Dibuka balik dokumen saya. Okey. Alright, so kita save. Semasa anda menaik pun jangan lupa ya, sekali-sekala tekan save button supaya apa yang anda buat tu tak hilang. Jadi save button ni dia akan simpan the latest, yang paling akhir pindaan yang anda buat. Okay? Jadi yang sebelum tu pastikan apa yang anda nak tu dah ada kat situ, jadi anda save. Sebab kita takut kalau hilang tak boleh kembali lagi kepada yang sebelum ni ya. Jadi pastikan file anda disimpan. Setakat itu saja saya rasa yang untuk beberapa butang di bahagian atas secara basic, secara asas. Mungkin kita akan sambung lagi di lesson yang akan datang ya. Okey. So sambung di lain kali dan jumpa lagi. Terima kasih.